First Move Child Care Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Qala Allah Ta'ala wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, saya membacakan dua ayat Quran tadi. Yang pertama mengenai kematian dan yang kedua mengenai ilmu. Tuan-tuan ya, pagi-pagi ini Alhamdulillah, hari ini 14 hari bulan Julai, hari Selasa, tuan-tuan dan puan, insyaAllah 14 hari bulan Julai. Sudah satu hari berlalu, cukup 120 hari kita bersiaran. 4 bulan tuan-tuan, 4 bulan. Kita bersiaran dulu pada 13 hari bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai. Hari ini 14 hari bulan Julai. Maknanya sudah cukup 120 hari kita bersiaran. Pagi 120 hari dengan titisan embun pagi. Kemudian tu malam 9 suku, tuan-tuan dan perempuan, kita sudah bersiaran juga 120 hari, 120 malam. Dan siangnya, tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah pada hari Jumaat pukul 11 pagi. Jangan lupa tuan-tuan, 11 pagi. Khazanah Minda DDHA. Dan pada hari Sabtu dan hari Ahad pukul 12.30. Sabtu, Ahad 12.30. Suntingan-suntingan daripada beberapa video terkini. Video yang tidak lebih daripada sebulan umurnya. Yang pendek antara 15 ke dalam 12 ke 15 minit, 12 ke 15 minit begitu. Berceritakan khusus untuk anak remaja kita. Namanya program itu Sayangku, Sayangku titik-titik-titik, Sayangku titik-titik-titik. Khusus saya tujukan kepada mereka yang berumur antara 15 tahun hingga sampai ke 35 tahun begitu. Tuan-tuan dan puan, untuk remaja dan untuk awal dewasa. Yang saya fikir tuan-tuan dan puan perlu ada suntikan-suntikan ilmu seperti ini bagi membolehkan mereka merenung masa depan mereka sebagai remaja yang akan masuk alam dewasa. Alam dewasa mereka akan masuk dalam alam post alam dewasa dan akhirnya memasuki alam hujung usia seperti saya ini, tuan-tuan dan puan. Macam mana kehidupan kita, macam mana tanggapan kita mengenai agama, macam mana amalan kita mengenai agama, macam mana penghayatan kita mengenai agama, macam mana penghidupan kita sebenarnya bila sudah berkahwin, ada anak, ada isteri, ada suami, macam mana kehidupan kita. Tuan-tuan, inilah yang persoalan-persoalan yang kita bawa dalam perbincangan kita waktu pagi seperti ini dan juga waktu malam. Malam 9 suku, tuan-tuan dan puan, saya tidak pernah seorang, melainkan saya ditemani oleh tetamu-tetamu saya, pakar-pakar daripada ilmuwan-ilmuwan, agamawan-agamawan, profesional dan orang-orang biasa saja, tuan-tuan, yang saya datangkan untuk bertemu dengan tuan-tuan dalam program kita FB Page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. FB Page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah selama 120 hari, 120 malam kita sudah bersiaran ini, sudah tentulah ada sesuatu yang masuk dalam hati, ada sesuatu yang tinggal dalam jiwa, ada sesuatu yang dirangkakan dalam kehidupan kita. Di depan kita sudah ada satu rangka hidup. Kenapa aku dilahirkan? Apa yang aku mesti buat di dunia? Dan ke mana aku akan ditujukan? Dan apa akhir hayatku nanti? Ke mana aku nak pergi di akhir hayatku nanti? Inilah soalan-soalan yang perlu dijawab oleh tuan-tuan dan puan. Mengenai ilmu ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Ayat tadi yang saya baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, surah Al-Mujadalah.
Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa darjat. Orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa darjat yang tinggi. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan, dalam soal ini insya-Allah marilah kita sama-sama tuan-tuan dan puan, biarlah kita hidup dengan ilmu dan mati dengan ilmu. Biarlah kita awal-awal lagi dengan ilmu. Gandingan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mesti. Tuan-tuan, kita sudah bersiaran 120 pagi, 120 tengah hari, 120 malam ni. Tak ada penceramah yang datang, tak ada ilmuwan-ilmuwan yang datang, tak ada yang agamawan yang datang, tak ada profesional yang datang, tidak cerita tentang kepentingan ilmu. Khususnya ilmu-ilmu yang dipanggil ilmu naqli, ilmu akli, ilmu dunia, ilmu naqli, ilmu akhirat. Akli, naqli. Alhamdulillah, kita sudah garap ilmu akli. Hebat-hebat anak kita. 8 orang anak kita, semuanya masuk universiti. Dan berbagai-bagai bidang. Akuntansinya, legalnya, tuan-tuan dan puan, bankingnya, tuan-tuan, engineeringnya, akuntansinya, berbagai-bagai. Alhamdulillah, anak kita telah mencapai satu pencapaian yang sangat hebat, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan bayangkan, satu keluarga ada 10 orang, 12 orang. Selain daripada itu, ada pula keluarga. Semalam saya menyaksikan, tuan-tuan, saya diberikan satu video menyaksikan. Hanya wanita dan seorang laki-laki. Adik-beradik. Teranum, tuan-tuan. Adik-beradik teranum. Punya sedapnya lah, tuan-tuan. Adik-beradik perempuan dalam 4-5 orang adik-beradik perempuan. Seorang laki-laki, tuan-tuan dan puan. Berteranum, tuan-tuan. Aduh, membaca Al-Quran dengan lagu, membaca Al-Quran dengan intonasi, dengan membaca Al-Quran dengan rima-rimanya, membaca Al-Quran dengan tuan-tuan pantulan suaranya yang rendah, yang tinggi, mengikut peraturan dalam taranum, lagu-lagu taranum, tuan-tuan, aspek-aspek taranum. Allah, sedapnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang berkendakkan, tuan-tuan, tanyakan video itu, ringkas video itu, tuan-tuan. Adik-beradik, semua adik-beradik. Dan saya sedang menghubungi, tuan-tuan, adik-beradik ada yang laki-laki. Anak dia 4 orang tak salah saya. Semuanya, tuan-tuan, hafaz Al-Quran. Dan mereka menjadi profesional. Seorangnya peniaga, seorangnya ahli korporat, seorangnya berbagai-bagai, tuan-tuan. Tetapi dalam profesionalisme mereka itu tersemat dalam hati, tersemat dalam jiwa, tersemat di lubuk hati mereka Al-Quran. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, akhlak mereka pun Al-Quran. Cara bercakap pun Al-Quran. Mereka profesional. Cara bercakap Al-Quran. Cara mereka melayan tetamu. Cara Al-Quran. Cara Islam. Mereka profesional. Korporat, tuan-tuan. Tapi tidak sombong. Tawaduk orangnya. Sebab Islam menghendakkan, tuan-tuan. Nanti kita boleh berjumpa nanti, tuan-tuan. Saya nak cerita mengenai siapa dia milenial Islam. Apa bentuk manusia yang namanya milenial Islam, jutawan Islam, orang kaya dalam Islam? Siapa contoh-contoh orang kaya dalam Islam? Apa dia akhlak orang kaya dalam Islam, akhlak orang berpangkat dalam Islam, akhlak orang yang jadi pemimpin dalam Islam, akhlak orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam, akhlak orang yang berketurunan yang hebat dalam Islam, akhlak orang yang mempunyai pencapaian dalam kehidupan dunia ini yang hebat, tetapi pokok pangkalnya adalah Islam, menjadikan mereka insan yang beriman, bertakwa dan diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, sebelum saya memulakan, kita nak sambung, tuan-tuan dan puan. Kemarin pagi semalam kita cerita mengenai soalan-soalan kubur, tuan-tuan. Soalan-soalan kubur, masya-Allah, tuan-tuan dan puan. Kita bawa soalan-soalan kubur ni sangat penting, tuan-tuan dan puan. Sangat penting. Dan tuan-tuan akan menjawabnya. Saya akan menjawabnya. Tidak ada orang daripada kita yang boleh lari daripada soalan kubur ni, tuan-tuan. Tak ada orang. Soalan kubur terjawabkah? Siri 2. Soalan kubur terjawabkah? Siri 2. Tajuk pagi ni, tuan-tuan dan puan, menyambung yang semalam. Soalan kubur, titik 2, terjawabkah? Tuan-tuan dan puan mati sekalian. Semalam, pagi semalam, dia daripada 6 soalan, saya dah bagi 2, tuan-tuan. Soalan yang pertama, marrabbuka. Soalan yang kedua, waman nabiyuka. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dan saya telah mengulas semalam, tuan-tuan, lebih kurang sedikit lah, tuan-tuan,
ulasan-ulasan di paras-paras kulit-kulit saja. Tidaklah ulasan yang mendalam seperti teman-teman para ilmuwan, para agamawan yang hebat-hebat tuan-tuan, yang boleh pergi kepada yang dalam-dalam, yang dalam membincangkan itu dengan berbagai-bagai sudut daripada Al-Quran, daripada hadisnya, daripada asarnya, daripada sirahnya tuan-tuan dan puan ya. Tapi kita sentuh-sentuh di peringkat-peringkat kulit pun insya-Allah untuk informasi yang pertama, untuk tuan-tuan mengetuk pintu-pintu hati yang kedua, yang ketiga untuk menimbulkan satu interest, satu minat, untuk menimbulkan satu minat, yang keempat untuk setelah minat dapat ditimbulkan insya-Allah dapat kita menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan jasad, menggerakkan badan kita untuk melakukan sesuatu yang kita pelajari pada pagi ini dan pagi-pagi yang sebelumnya tuan-tuan dan puan. Itu tugas kita. Tapi mendetail itu tugas ilmuwan dan agamawan. Tuan-tuan, untuk menanyakan persoalan yang masail, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berbagai-bagai secara detail, hendakkan sandaran-sandaran tuan-tuan dan puan, itu pakar-pakarnya, spesialis-spesialisnya. Ramai spesialis-spesialis agamawan di Malaysia. Boleh ditanyakan. Orang macam saya ni nak jemput. Orang macam saya ni nak lambai. Orang macam saya ni tuan-tuan nak mempersilakan. Sedikit ilmu motivasi yang kami tahu. Sedikit ilmu untuk memberikan rangsangan yang kami tahu. Sedikit ilmu yang boleh berkomunikasi dengan manusia yang kita tahu. Sedikit ilmu yang melontarkan pandangan dan pendapat yang boleh menarik minat manusia-manusia di hadapan kita yang kita tahu. Sedikit, tuan-tuan dan puan, bayangan-bayangan ilmu motivasi, bayangan-bayangan ilmu untuk kita menimbulkan rangsangan daripada perspektif agama yang sikit yang kita tahu. Inilah yang kita satukan tuan-tuan dalam program ini yang sudah berlangsung selama 120 hari dan 120 malam. 4 bulan. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, kita sudah mengikuti 2 soalan. Soalan kubur. Tak ada orang yang boleh lari daripada soalan kubur. Soalan kubur rukun iman. Mungkar nakir rukun iman. Pertanyaan mungkar nakir rukun iman. Jawapannya rukun iman. Percaya kepadanya rukun iman. Beriman kepadanya memang rukun iman. Kenapa? Jadi sebab itu insya-Allah ya, kita sudah menjawab pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka. Siapa Tuhan kamu dan siapa nabi kamu? Kita dah jawab. Man rabbuka? Allahu rabbi. Allah itu Tuhanku. Man nabiyyuka? Muhammad nabiyyi. Muhammadun nabiyyi. Muhammad itu nabiku. Kita dah jawab dah. Alhamdulillah. Tapi ada yang tak boleh menjawab. Pasal apa tak boleh menjawab? Dia tak sembah Allah. Macam mana nak jawab persoalan Allah? Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah. Pagi dia tak kenal, tengah hari dia tak kenal, petang dia tak kenal, malam dia tak kenal. Apa tanda dia tak kenal? Dia tak semayang. Dia tak jaga semayang. Isteri dia tak jaga semayang. Anak dia tak jaga semayang. Anak saudara yang duduk dengan dia tak jaga semayang. Menantu dia tak jaga semayang. Ada tak orang-orang yang sedemikian yang tak jaga semayang? Ramailah tuan-tuan. Kalau ikut daripada penceramah-penceramah yang datang tuan-tuan dan puan, pakar-pakar yang datang bersama dengan saya ni, Allah, persentajnya takut kita mendengar. Orang yang tak jaga semayang ni, persentajnya, peratusannya terlalu tinggi. Macam mana tuan-tuan orang yang masuk penjara? Hampir lebih 90%. 90% lebih buta agama. Buta agama. Buta salat, buta puasa, buta segala-galanya buta. Lebih 90%. Ada kawan tuan-tuan dan puan pensyarah universiti yang memberitahu daripada sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat seakademik dengan mereka, sahabat-sahabat sefakulti dengan mereka, sahabat-sahabat universiti dengan mereka, ada master's degree, ada PhD. Hebat dalam berbagai-bagai bidang. PhD dalam technical, dalam engineering, PhD dalam humanities. Tapi tak boleh baca Quran tuan-tuan. Tak boleh baca Quran, merangkak-rangkak. Electrical engineeringnya smooth, tapi Quran merangkak-rangkak. Mechanical engineeringnya smooth, tapi Quran merangkak-rangkak. Tuan-tuan
Electrical engineeringnya smooth, tapi merangkak-rangkak. Accountancy-nya smooth, tapi Qurannya merangkak-rangkak. Sosiologinya smooth, tapi Qurannya merangkak-rangkak. Tuan-tuan, ilmu medicine-nya, ilmu perubatannya, smooth, tapi Quran merangkak-rangkak. Surgeon-nya, surgery, ilmu surgery, pembedahan, smooth, hebat. Dan terkenal tuan-tuan di hospital itu ataupun di tempat itu merupakan konsultan kepada surgery yang hebat. Tapi Al-Quran merangkak-rangkak. Macam mana nak bertemu dengan Allah? Sebab itu, saudara, pentingnya. Hari ini, tuan-tuan, kita nak jawab ada 4 soalan. Kita nak habiskan 4 soalan ni. Kalau tidak pun, insya-Allah 2 lagi. Kalau tidak dapat habiskan 4. Apa dia yang ketiga, tuan-tuan? Madinuka. Madinuka, apakah agama kamu? Apa agama kamu? Nak jawab apa, tuan-tuan? Apa agama kamu ni? Nak jawab apa? Kalau kita katakan agamaku Islam, apa tandanya kamu seorang Islam? Seorang Islam, kamu mesti tegak, paksi kamu 3. Asas, itu asas. Very elementary. Very basics. You have got 3 major fundamentals. Aqidah. Macam mana akidah kita kalau kita kata kita Muslim? Akidah, keyakinan kita, keimanan kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terpancar kepada 2 kalimat ini yang bersatu di antara duanya, 2 in 1. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini tuan-tuan bacalah tafsir yang ditulis oleh Hamka Al-Azhar. Bacalah kalau tuan-tuan yang nak yang klasik lagi, tafsir yang dibuat oleh Said Qutb rahimahullah. Aduh, tuan-tuan kalau baca dia mengulas tentang Rob, ilah dan Rob. Nangislah kita, tuan-tuan, menangis kita. Menangis kita. Betapa dhaifnya kita, betapa jahilnya kita. Betapa kita tidak memberi perhatian kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulnya. Tuan-tuan bacalah, tuan-tuan. Baca tulisan-tulisan ini, Said Qutb, Hasanul Banna, reformis ini, Jamaluddin Al-Afghani, Said Qutb, Muhammad Abduh, dan benda-benda yang macam ini, tuan-tuan. Setengahnya kontroversi, tapi kita hendakkan ilmu yang diberinya kepada kita. Tentu kita baca buku-buku ini, insya-Allah. Shah Waliullah misalnya di India, masya-Allah, tuan-tuan. Maulana Al-Madudi, masya-Allah. Hasan Ali Nadwi. Ni orang-orang ni, tuan-tuan, orang-orang ni. Baca tulisan-tulisan mereka. Masya-Allah, tuan-tuan. Yang mudah sekali Hamka lah, tuan-tuan ni. Tafsir yang dibuat oleh Hamka. Masya-Allah. Sampai sekarang ni disebut dalam dunia Melayu dan Nusantara, tuan-tuan, disebut saja tafsir Azhar lah. Tafsir yang dikarang, yang ditulis oleh Pak Hamka. Saudara, balik tadi. Bila bicara tentang Islam, 3 perkara. Mesti akidah. Mesti lulus akidah kita. Asyhadu an la ilaha illallah, aku saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul ke? Antara bos dan pejabat dengan Allah. Tuan-tuan atau saya tanyakan, kita lebihkan siapa? Tuan-tuan jawab sendiri. Tuan-tuan jawab sendiri. Between God and your boss in your office, who is the two? Who of the two that you give little bit more priority? You give more priority to God, to your boss? Tanya aja soalan ni, tuan-tuan. Dan tuan-tuan mesti memberikan jawapan yang betul-betul ikhlas, jujur kita berikan jawapan. Tanya, bila bos panggil, bos tulis satu small memo kepada kita, Hasan, can I see you on Wednesday at 9 o'clock? Kita pun tak tahu, itu saja. Now, he wanted to see me on Wednesday by 9 o'clock. Tuan-tuan, kita punya persediaan nak jumpa bos. Bos tu CEO, orang nombor 1 dalam pengurusan pentadbiran syarikat, pentadbiran organisasi. Tapi Allah panggil, tuan-tuan. Allah panggil, jemput ke rumah Allah.
Allah panggil kita jemput ke rumah Allah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Jawab? Tak jawab. Bangun? Tak bangun. Ambil subuh pagi ni. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jawab? Tak jawab. Minta maaf, tak jawab. Nanti saya nak buat satu rancangan selepas ini, tuan-tuan. Macam mana concern? Menteri pun concern. Menteri agama concern. Pasal apa? Tuan-tuan, COVID ni, masjid dan surau sudah diberikan satu kelonggaran. 250 orang. Bayar 250 orang, tuan-tuan. Boleh pergi ke masjid. 250 orang. Tapi yang saya dengar, the plea from the minister, kenapa tak datang lagi masjid? Kenapa tak raikan masjid? Kenapa tidak makmurkan masjid? Saya berjumpa dengan seorang sahabat saya, tuan-tuan. Sahabat saya pengerusi kepada sebuah masjid yang besar di Batu Muda. Biarlah saya sebut namanya, Tuan Haji Syari, pengerusi masjid Sayyidina Hamzah. Apa dia kata, tuan-tuan nampak? Dia sebut, Allah, tak ada, belum lagi. Nampaknya masjid lengang lagi. Daripada yang biasanya, pagi-pagi kita dapat 200-300 orang. Sekarang ni dapat 100 pun susah. Pasal apa, tuan-tuan nampak dia? Minta maaf saya sebutkan nama tadi. Sebab saya nak sebutkan nama ni, sebab nanti tuan-tuan kata, Hasan ni cakap-cakap aja, betul ke? Itu yang sebab. Menteri dah cakap dah. Saya baca menteri ni kat 2 minggu, 3 minggu yang lalu, tuan-tuan. Menteri so concern. Masjid masih lengang lagi. Walaupun lockdown telah direlakskan. Boleh pergi masjid. 250 orang, tuan-tuan. 250 orang. Besar. Masjid yang lagi besar boleh besar lagi. Masjid yang besar boleh ramai lagi. Takkan sembahyang Jumaat saja. Adakah manusia ni manusia Jumaat? You are not the people of Friday. You are not the Friday people. You are not. Saturday people ni Yahudi. Sunday people ni Christian. Jangan jadi Friday people. We are not. We are everyday people. Kita hari-hari. All the time people. Sebab subuh kita ke masjid, zuhur kita ke masjid. Kalau tidak ke masjid, di surau di office. Asar surau di office. Maghrib di masjid tempat kita. Isyak masjid di tempat kita. Duduk dalam majlis ilmu. Saudara, saya selalu menyebutkan di mana-mana pun tentang majlis ilmu ni. Ada orang datang maghrib, habis doa balik, datang semula waktu isyak. Tinggal majlis ilmu, tak duduk majlis ilmu, tak menatap ilmu, tak menangani ilmu, tuan-tuan, tak menadah ilmu. Macam mana, tuan-tuan? Yang balik maghrib tu datang pula isyak, bila azan isyak baru datang pula semula, tinggalkan majlis ilmu, umur 60 tahun, umur 70 tahun. Macam mana ya? Kadang-kadang ustaz-ustaz cerita dengan saya, macam mana tu? Saya pun dah hilang cara dah. Nak memanggil, nak menjemput, nak mempersilakan, nak meraihkan teman-teman ni dalam majlis ilmu ni yang kurang berminat dalam majlis ilmu. Apa dia, tuan-tuan dan puan? Ada orang nakkan ilmu yang entertaining, you know. Is that the kind of situation in which you are forcing yourself, you know, to be interested dengan majlis ilmu dalam Islam ini kerana dia entertaining. Jenaka banyak, boleh gelak. Tuan-tuan, belikan saya satu hadis yang Nabi gelak-gelak dalam majlis ilmu. Yang Nabi ketawa-ketawa berdekah-dekah dalam majlis ilmu. Beri saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, berikan saya satu hadis. Berikan saya satu ayat Quran. Dalam majlis-majlis yang sedemikian, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita, tuan-tuan, macam kita pergi majlis lawak, tuan-tuan. Macam majlis lawak jenaka. Saudara, kalau itu kata nak menarik, itu cara nak menarik, tuan-tuan, itulah yang mematikan hati. Bukan nak menarik, itulah dia yang membatukan hati, yang mematikan hati. Sekali lagi saya nak tanya, tuan-tuan, ada ke Nabi dalam majlisnya, Sayyidina Abu Bakar dalam majlisnya, Sayyidina Umar dalam majlisnya, dan ulama-ulama besar, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, ada, tuan-tuan. Ulama-ulama besar, ulama besar yang tuan-tuan kaji. Ada ke? Majlis ilmunya gelak ketawa, lawak-lawak begitu. Nyanyi-nyanyi macam itu. Inilah. Tapi orang kata nak menarik macam itu. You mengorbankan
the very basics of the nilai ilmu itu. Mungkin saya bias sikit tuan-tuan dan puan, tapi ialah saya banyak caranya tuan-tuan nak menarik manusia ni, banyak cara. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan, saya ingat lagi bila saya mempengerusikan Forum Perdana Ehwal Islam selama hampir 6 tahun tuan-tuan, bersama almarhum Profesor Datuk Harundin, almarhum Datuk Ismail Kamus, almarhum Datuk Hasanuddin, almarhum Datuk Hashim Yahya, almarhum Datuk Ishak Baharum, semua almarhum tuan-tuan, tak kurang daripada 20 orang yang saya menjadi pengerusi dan menjemput mereka 2 orang dalam satu program, 3 orang bersama saya, kadang-kadang 4 orang bersama saya. Tak ada gelak-gelak jenaka-jenaka yang pada saya sampai terkeluar batasan lah tuan-tuan dan puan. Tak ada. Tapi kenapa program itu diminati? Minat. Senarai semua program-program TV, semua saluran TV, program Forum Perdana Ehwal Islam paling atas, ratingnya paling atas. Top 3. It has never gone down beyond top 3 itu. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan, roh ni roh penyampaian, roh manusia yang menyampaikan, roh ilmu yang disampaikan. Tuan-tuan, itu dia roh ilmu tu. Sebab itu roh teman para Nabi Muhammad, para sahabat dan tabi'in, roh ulama-ulama mutabar sampai sekarang ni. Kita sebut nama dia, kita sebut idea dia, kita sebut cadangan dia, kita sebut pendapat dia, lekat dalam hati kita. Itulah keberkatan ilmu. Tuan-tuan, baiklah, kita nanti kita cerita yang lain lah tuan-tuan, yang itu insya-Allah. Kemudian tuan-tuan ya, Madinuka. Hari ini kita cerita sambung yang ketiga, Madinuka. Apa agama kamu? Kita nak jawab, Al-Islamu dini. Islam itu agamaku. Betul ke? Pakaian kamu tak menggambarkan Islam? Pakaian kamu, ketatnya pakaian kamu, seksinya pakaian kamu, menampakkan seluruh anggota kamu, daripada atas sampai bawah, pinggang ke bawah. Masya Allah. Kamu nak goda siapa? Yang laki-laki pun tuan-tuan, aurat ada laki-laki, ada perempuan ada aurat. Laki-laki ada aurat, perempuan pun ada aurat. Macam mana? Pakaian kita sendiri tidak menggambarkan kita Muslim. Bahasa kita tak menggambarkan kita Muslim. Tak ada. Hi there. Takkan kita jumpa orang sebagai Muslim, hi there. Kan Assalamualaikum. Kan itu. Kenapa lidah kelu? Kenapa tak ada terfikir pun nak bagi salam? Saya dah tuan-tuan tentang salam ni, saya buat 4 siri yang lepas. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan tentang salam ni? Hebatnya salam dan sekutu Islam, hebatnya kesejahteraan, hebatnya amalan memberi salam, hebatnya amalan menjawab salam. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Masuk rumah, kalau tak ada orang dalam rumah pun sunat memberi salam. Kerana nak memberi salam kepada malaikat-malaikat yang menjaga rumah kita ini. Malaikat menjawab salam kita, tuan-tuan dan puan. Kita ada, kita hi there, morning. Apa dia? Pagi. Apa pagi? Itu tak ada menggambarkan. Tak menggambarkan tuan-tuan. Tak menggambarkan satu personality yang namanya Muslim personality. Macam mana Muslim personality? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu bila disebut nama Allah gemetar, tuan-tuan, gemetar. Allahu Akbar, gemetar. Sayyidina Ali pernah pengsan bila mendengar perkataan Allahu Akbar. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni ayat Al-Quran. Setengah ulama mengatakan ayat-ayat Allah itu ayat Al-Quran. Bertambah-tambah iman mereka. Mereka bertawakal kepada Allah. Kepada Allah mereka bertawakal. Mereka meletakkan sesatunya, seluruh kehidupannya hanya kepada Allah. Muslim
hanya saja kepada Allah. Taatnya hanya saja kepada Allah. Sayangnya hanya saja kepada Allah. Cintanya hanya saja kepada Allah. Pemberi rezekinya hanya saja kepada Allah. Pengubat daripada penyakitnya hanya saja ialah Allah. Kita hanya berikhtiar. Ubat ikhtiar, doktor ikhtiar. Jadi macam mana tuan-tuan kalau kita tak mencerminkan, dunia tak mencerminkan, selamba je. Tuan-tuan pergilah Tuan-tuan pergi di mana-mana pun tuan-tuan. Pergilah di mana-mana pinggir bandar tuan-tuan. Dalam padang dan pinggir bandar. Maghrib. Tuan-tuan pergilah kedai-kedai makan restoran-restoran kedai makan. Restoran mamak ke, restoran non mamak ke, restoran daripada Siam ke, Tom Yam ke, apa ke. Penuh. Kita bawa anak kita, bawa isteri kita pakai tudung, kata tuan-tuan. Tapi mana maghrib? Di mana maghrib? Makan, pukul 6.30 kita ajak pergi makan. Sampai 7.30. Waktu masuk pukul 7.15, 7.20. Mana maghrib? Kadang-kadang kedai-kedai Tom Yam tu, semua kedai-kedai makan, restoran-restoran mamak tu semua, dekat masjid. Dalam 100 meter daripada masjid. Ada sahabat saya nak ulang tuan-tuan dan puan. Sahabat saya ni umur 81 tahun. Kuat lagi, hidup hebat ni tuan-tuan dan puan. Dia nak ajak saya mengadakan program untuk kita didik sikit teman-teman yang datang ke pasar malam dan teman-teman yang berniaga di pasar malam. Observasi dia, pasar malam yang dekat dengan masjid, dalam 50-60 meter saja atau 100 meter daripada masjid, kurang 100 meter, 50 meter daripada masjid. Pasar malam itu sudah berada di situ bertahun-tahun. Tapi dia tengok asar berapa orang yang datang, maghrib berapa orang yang datang, tak lebih daripada 5 orang tuan-tuan. Peniaga, ratusan peniaga. Jadi dia ajak saya, mari kita buat program. Saya ada tempat, saya boleh sediakan tempat, tempatnya aircon dan sebagainya. Mari kita jemput teman-teman kita, mari kita ingatkan mereka. Tuan-tuan. Kemudian yang keempat. Aina qiblatuka? Mana kiblat kamu? Di mana kiblat kamu? Di mana kiblat kamu? Allah tanya, di mana kiblat kamu? Kiblat kamu di karaoke? Kiblat kamu di kelab-kelab malam di Kuala Lumpur, kelab malam? Masya Allah tuan-tuan. Saya tak mau namakan tuan-tuan dan puan. Tapi kelab malam dengan pencahayaannya tuan-tuan, dia punya pencahayaan, digambarkan pencahayaannya. How much they spend just on lighting, Lighting ni untuk menarik minat. Macam mana lightingnya? Dengan stage dia dekat tengah-tengah. Dia punya dancing floor dia dekat tengah-tengah. Tuan-tuan. Menarik. Dengan wanita-wanitanya yang seolah-olah macam playboy girls, katakan. Yang digambarkan kepada kita. Dengan social escort dia. Tuan-tuan. Yang pengunjungnya umur 50, 60, 70 pun ada. Duduk situ. Daripada sebelum maghrib, daripada lepas maghrib, lepas isyak, sampailah dekat-dekat pukul 1, pukul 2. Macam mana tuan-tuan dan puan? Itu nak bertemu dengan Allah. Mereka ada semua tuan-tuan, mereka ada semua. Mereka ada duit pergi, bukannya murah. Nak pergi dengan exclusive club seperti itu tuan-tuan. How much you got to pay, And someone telling me, untuk 4-5 orang dia kata 1,000 tuan-tuan. Bil malam tu 1,000. Tapi nak derma kepada masjid, nak derma kepada surau, nak buat beli seekor lembu korban. Bukan seekor tuan-tuan, satu bahagian. Daripada 7 satu bahagian, nak keluar RM600. Isteri dia dah 8 kali bagi tahu dia. Tak ada. Tapi boleh spend di night club. Exclusive night clubs. Exclusive clubs. 4 orang makan tuan-tuan, minum dan sebagainya, menonggeng. Thousands and thousands of dollars. Ringgit. Macam mana? Minta maaflah tuan-tuan, saya timbulkan ni. Kalau tuan-tuan kata saya mengada-ngadakannya, mari kita pergi tempat tu. Jalan Bukit Bintangnya. Mari kita, dekat-dekat lot 10 kat sana. Mari kita pergi. Hotel-hotel, hotel 5 bintang, 6 bintang, mari kita pergi. Nak mengalir ke Pahang sana, janda baik kat sana, mari kita pergi. Di Genting, mari kita pergi. Kalau tuan-tuan saya kata saya mereka cipta. Inilah tuan-tuan dan puan. Aina qiblatuka? Mana kiblat kamu? Maghrib engkau tak menghadap kiblat, isyak engkau tak menghadap kiblat,
Subuh tadi pun kau tak menghadap kiblat. Di pejabat kamu punya surau, punya cantik. Ada pejabat tentang tiap 2 tingkat ada surau, tiap 2 tingkat ada surau. Tapi kamu tak ada di surau itu. Zuhur kamu tak ada, asar kamu tak ada. Yang ada office boy kamu, yang ada pencari fail kamu, file searcher kamu, yang ada pion-pion kamu, yang ada driver kamu. Kamu di mana? Jadi macam mana tuan-tuan ni? Aina qiblatuka? Jawabnya, Al-Ka'batu qiblati. Ka'bah itu qiblatku. Al-Ka'batu qiblati. Ka'bah itu qiblatku. Kita mungkin jawab, kita dah pergi dengan Ka'bah, kita dah bertawaf di Ka'bah. Tapi balik, tawaf di mana? Kita dah tawaf di Ka'bah, tuan-tuan. Tawaf datang, tawaf pulang, tawaf kita umrah dan sebagainya. Oh, kita tawaf. Gembira kita dengan isteri. Bagi tahu teman-teman kita. I did umrah, in 5 days in Mecca. Setiap hari saya buat umrah. 5 times umrah, not easy, cerita. Tapi pusing kat situ saja. Balik, kita pusing kat kelab malam. Kita pusing kat karaoke. Kita tawaf dekat karaoke. Kita tawaf dekat dangdut. Kita tawaf dekat koktel party. Minta maaf lah tuan-tuan saya sebutkan ni. Kepada yang di kampung-kampung, kita tawaf di parkir-parkir rumah kita. Kita tawaf di kedai-kedai, warung-warung di kampung itu. Macam mana? Tuan-tuan, fenomena ini tuan-tuan bukan isolated, it is non-isolated. Dan kita dapati macam saya katakan. Mari kita tuan-tuan dan puan, mungkin boleh kita lewatkan sikit saja nak buat kajian maghrib. Mari kita bawa kereta pusing, tak bawa kereta pusing tengok. Kampung pun kita pusing tengok. Tengok anak-anak kita yang main sepak takraw dekat tepi masjid, main sepak takraw. Sampai azan sepak lagi, sampai azan lipat pagi lagi. Macam mana tuan-tuan dia? Di mana anak kita? Habis orang sembahyang dekat maghrib, anak kita masih lagi duduk dekat apa ni? Dekat court takraw. Dekat gelanggang takraw. Itu yang kita tengok. Berapa orang anak yang main takraw tadi ambil wuduk pergi sembahyang? Tak ada. Masjid dekat dengan sekolah. Sekolah ada padang. Jadi anak-anak kita, pemuda-pemuda gunakan padang main bola, tendang. Sampai ada dekat-dekat, selagi ada boleh nampak bola, dia tendang bola tu. Sampai lepas maghrib dekat nak isyak, tendang bola lagi tuan-tuan dan puan. Macam mana kita? Bapaknya ada dekat surau, bapaknya ada dekat masjid. Macam mana anak tendang bola tu? Tuan-tuan, this one is real lah tuan-tuan. Tuan-tuan, susah nak menafikannya. Saya pusing Malaysia ni, pusing. Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, pusing, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, wilayah. Takkan mata saya ni pudar sangat tak nampak benda-benda itu. Ini tuan-tuan, masalah yang kita sedang hadapi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan pagi ni kita buat 2 saja, besok 2. Besok 2. Apa dia pagi ni? Maknanya dah 4. Pagi kemarin, Man Rabbuka, siapa nama Tuhan kamu? Yang kedua, pagi kemarin, Man Nabiyuka, siapa nabi kamu? Saudara mesti boleh jawab, saya mesti boleh jawab. Setelah kita mendengar siaran ini, tuan-tuan, mungkin siaran ini tak dapat mengetuk hati pasal saya tak pandai menyampaikannya. Saya bagi tahu, saya mungkin tak pandai menyampaikannya, tuan-tuan dan puan. Tapi inilah dia yang perlu disampaikan. Mungkin saya tak pandai. Tapi dalam keadaan tak pandai pun, kerana saya, tuan-tuan dan puan, nak menjalankan tugas, meneruskan tugas Nabi Muhammad SAW. Bukan kita Nabi, bukan kita Rasul, tapi nak meneruskan. Sebab umat Muhammad ni disebut umat dakwah. Saya adalah umat dakwah dan umat Muhammad, dan saya mesti memikul tanggungjawab mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala setakat yang saya mampu.
Details kepada apa yang kita dakwahkan tu dari segi ilmu-ilmu, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak dan seluruhnya, ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Kita boleh tanyakan kepada ramai ulama-ulama kita, ramai spesialis agama kita. Kemudian hari ini, madinuka. Apa agama kamu? Saya dah ulas tadi. Kemudian, aina qiblatuka? Di mana? Mana kiblat kamu? Di mana kiblat kamu? Kaabah ke kiblat kamu? Inilah yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya haraplah, tuan-tuan, saya minta maaf, tuan-tuan dan puan. Besok kita nak sambung lagi 2. Man imamuka? Siapa imam kamu? Dan man ikhwatuka? Man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? Tuan-tuan, besok, man imamuka? Siapa imam kamu? Dan satu lagi yang akhir, yang ke-6, man ikhwanuka? Siapa dia saudara-saudara kamu? Penting, tuan-tuan, ini penting. Jadi, saudara yang hormati sekalian, sekali lagi saya minta maaf lah kalau pagi ini nampaknya saya macam menunjuk gitu, tunjuk siapa. Still in general manner, tuan-tuan nampak saya tidak menunjukkan kepada sesiapa, saya tidak mengarahkan kepada sesiapa, saya tidak menimbulkan dan menunjukkan kepada sesiapa, tapi in general term. Dan saya nampak, tuan-tuan, apa yang saya lihat, bagaimana masjid, menteri concern, masjid-masjid yang saya tanyakan, pengurusi-pengurusi jawatankuasa masjid concern dengan COVID-19 ini pun belum lagi nampaknya membuka ruang yang luas, membuka hati-hati insan. Paling tidaknya kita dapati gambaran masjid masih lengang lagi. Walaupun lockdown sudah ada relaxation kepada 250 orang. Tapi sebagaimana yang saya interview beberapa orang pengerusi, dia kata kedatangan masih hambar. Kedatangan ke masjid selepas COVID, selepas lockdown ini direlakskan, perkataan yang digunakan, hambar. Kedatangan ke masjid hambar. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan sebelum saya ingin menutupnya, tuan-tuan, yang pertama sekali, tuan-tuan, dermalah. Infakkanlah, tuan-tuan, sedekahlah, wakafkanlah, zakatkanlah, amal jariah fi sabilillah, fidyahkan kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, dermalah, tuan-tuan dan puan. Kompleks Anjung Husnul Khatimah secara umumnya akan menyediakan ilmu-ilmu yang namanya program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia yang berstruktur, yang ada silibus, yang ada kurikulum, yang ada organisasi, yang ada tempat, yang ada bangunan, yang ada sajian makanan, yang diurus secara moden, yang diurus secara profesional, mempunyai tuan-tuan dan puan coaches-coachesnya, coach-coachnya, yang mempunyai guru-gurunya, yang mempunyai tempat-tempat pertanyaan untuk menjawab soalan-soalan untuk mati dalam husnul khatimah. Di tempat itu, tuan-tuan, itulah dia kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan juga kompleks ini akan menganjurkan program untuk anak-anak daripada 15 tahun, selagi ada mak dan ayah, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, selagi ada mak dan ayah. Kita hendak anak-anak ini dilatih di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Untuk apa? Menghormati mak ayah semasa sihat, menghormati mak ayah semasa sakit, menghormati mak ayah semasa berada di pembaringan maut, menghormati mak ayah semasa berada, tuan-tuan, di saat akhir untuk bertemu dengan Allah, dan menghormati ayah, ibu dan ayah waktu menjadi jenazah, terbujur menjadi jenazah, memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan solat jenazah anak-anak kita, tuan-tuan, mengkebumikan anak-anak, mentalkin, mendoakan anak-anak, menjaga hartanya selepas itu, pembagian harta mengikut faraid dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, mendoakan terus ibu dan ayah, berkawan baik dengan kawan-kawan dia, meneruskan cita-citanya,
melaksanakan apa juga program yang nak dilaksanakan, yang tak sempat dilaksanakannya, mengqada'kan tuan-tuan puasa-puasanya, memfidyahkan puasa-puasa yang ditinggalkannya. Allah, itulah yang kita anak-anak tuan-tuan, tugas anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan dan puan, buku-buku. Ni 3 buku ni tuan-tuan. Saya kena sebutlah 3 buku ni. Ini buku yang ke-41. Minta maaf lah tuan-tuan, saya kena sebut terus buku ni. Buku yang ke-41 tuan-tuan dan puan. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Sebagian besar daripada ceramah saya, terutama yang akhir mengenai maut ini, ada dalam buku ini tuan-tuan. Boleh dirujuklah. Tuan-tuan rujuklah dengan lebih dalam lagi, perbahasannya dengan lebih luas lagi dalam buku ini. Dan saya nak cadangkan supaya buku ini di tempat tuan-tuan, di Mersing ke, di Kota Kinabalu ke, di Kuching ke, di Bandar Seri Begawan ke, di Singapura ke, di Tampines ke, di Geylang ke, di Bedok ke tuan-tuan, di Woodlands ke. Kita bincang setengah hari, namanya seminar setengah hari tuan-tuan. Apa dia seminar setengah hari? Seminar setengah hari, insya-Allah khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Seminar setengah hari, ni khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan nampak tak berapa jelas, tapi seminar setengah hari, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Seminarnya dimulakan dengan sembahyang duha, dengan sembahyang hajat, doa sampai nangis kita doa. Habis itu barulah kita memulakan seminar setengah hari itu. Kemudian boleh juga seminar setengah hari dengan buku yang kedua. Ini buku yang ke-42 tuan-tuan. Buku yang ke-42. Apa ni? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Boleh diseminarkan supaya kita dapat betul-betul intinya kepada buku ini. Buku ini cerita tentang persediaan untuk mati. Mati dalam Husnul Khatimah. Mati dalam Husnul Khatimah. Ini bukunya tuan-tuan. Saya tulis buku ini. Ditujukan kepada semua, termasuk diri saya, keluarga saya, anak isteri saya. Saya tunjukkan buku ini. Termasuk tuan-tuan dan puan para penonton yang dihormati sekalian. Supaya kita mati dalam Husnul Khatimah. Seminar setengah hari. Mula seminar di mana-mana pun, di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Brunei, di Singapura. Saya akan datang tuan-tuan. Mengendalikan seminar setengah hari itu. Dimulakan dengan sembahyang duha, dengan sembahyang hajat. Kita doa kepada Allah. Habis doa, kita mulakan seminar setengah hari. Membincangkan satu seminar, satu tajuk. Kemudian datang lagi. Satu seminar, satu tajuk, satu buku. Satu seminar, satu buku. InsyaAllah. Kemudian tuan-tuan nampak ini. Ini buku yang terbaru. Baru 2 bulan buku ni. Baru 2 bulan buku ni tuan-tuan. Ini. Apa dia? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Baca buku ni, tuan-tuan. Baca. Dapatkan buku ni. Sekarang juga, tuan-tuan. Dapatkan buku ni. Sebab buku ini, tuan-tuan, menggamit kita. Mari masuk syurga, mari masuk syurga. Bukan jadi ahli syurga, bukan jadi bidadari syurga. Isteri-isteri, tuan-tuan, semuanya boleh menjadi ketua bidadari syurga. Bukan menjadi bidadari, tuan-tuan. Ketua bidadari. Siapa dia? Isteri kita yang kita dah kahwini 20 tahun. Isteri kita yang kita dah kahwini 35 tahun. Isteri kita yang kita dah kahwini 47 tahun. Ini isteri kita, tuan-tuan. Jadi, kita seminarkan. Ini boleh seminarkan. Seminar setengah hari, isteriku Ketua Bidadari Syurga. Macam tadi juga. Dimulai pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari. Di mana juga? Di Bandar Seri Begawan, di Brunei, di Singapura, di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di selatan Thailand, di Indonesia, di Medan, di Batam. Kita boleh buat seminar ni, tuan-tuan. Setengah hari. Saya akan datang dengan kru saya, insya-Allah, dengan seorang ustaz, tuan-tuan, orang ilmuwan dan agamawan untuk menjawab soalan-soalan yang berkenaan dengan buku ini. Termasuk saya akan menjadi fasilitator utamanya, insya-Allah. Dan tuan-tuan, seminar setengah hari, isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dimulai juga dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat. Kita, kalau boleh tuan-tuan, kita alirkan sebutir 2 butir air mata. Setelah itu, kesedaran yang mendalam itu berlaku, kita mulakan seminar setengah hari itu. Tuan-tuan. Dan buku-buku ini juga.
kepada pustakawan-pustakawan di mana juga anda berada. Pustakawan sekolah, pustakawan universiti, pustakawan college, pustakawan pejabat-pejabat, pustakawan kilang, pustakawan office-office korporat, kan? Pustakawan di mana? Yayasan-yayasan, pustakawan mengenai PIBG punya pustakawan, tuan-tuan. Pustakawan persatuan penduduk, apa juga pustakawan. Tuan-tuan, library itu dapatkan ini, tuan. Letak dalam library untuk memberikan umat dapat akses kepada buku-buku yang saya tulis ini, insya-Allah. Itu satu. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada nursery, kita ada taska yang dinamakan First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Sekarang ada 6 cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Kita ambil anak-anak daripada sekecil 2 bulan hingga 4 tahun, 2 bulan hingga 4 tahun. Tuan-tuan, kita asaskan program-program di First Move Childcare Center ini terasas kepada 5 asas ini. Modern, professional, holistic, global, Islamic. Tuan-tuan, ulang balik. Modern, professional, global, holistic, Islamic. Jadi tuan-tuan, kita nak letakkan anak-anak kita kecil-kecil daripada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 4 tahun. Kita nak mereka diasuh, dididik oleh teachers yang lemah lembut, penyayang kepada mereka, tuan-tuan. Supaya anak-anak ini dididik dalam suasana mereka hampir kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi manusia profesional, menjadi manusia yang hebat-hebat, manusia yang berjaya di dunia. Pada masa yang sama, tuan-tuan, pangkalnya mantap, pangkalnya, hujungnya adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah adalah Islam. Tuan-tuan dan puan yang penting sekalian, insya-Allah mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Rasanya cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Saya mengakhirkan program ini. Nak jumpa besok, tuan-tuan. Jangan lupa malam ni, tuan-tuan, malam ni, tuan-tuan, jangan lupa. Malam ni Al-Fadil yang berbahagia Hafiz Ustaz Zamri Mantop. Malam ni Mazri Mantop, tuan-tuan. Kan ada program dia dekat TV9. Begitu lama program dia, tuan-tuan. Membaca Al-Quran. Program dia hebat. Hafaz Quran, membawa majlis membaca Quran sudah berbelas-belas tahun, tuan-tuan, di televisyen dan sebagainya. Ustaz Zamri Mantop, tuan-tuan, malam ni bersama dengan saya, kita nak cerita berbagai aspek yang penting diketahui mengenai penghayatan Al-Quran dalam hidup kita. Malam ni bawa anak, minta anak dengar daripada Al-Fadhil, doktor, dia dah doktor, dia ada PhD, tuan-tuan. Ustaz Dr. Zamri Mantop. InsyaAllah malam ni, tuan-tuan dan puan. Pukul berapa? Pukul 9 suku malam ni. 9 suku malam ni. InsyaAllah besok pagi kita teruskan, ya, tuan. Besok pagi titisan embun pagi. Besok pagi ada dua lagi perbincangan soalan kubur. Besok man imamuka dengan man ikhwanuka. Man imamuka, siapa imam kamu? Dan yang kedua, yang akhir, yang nombor 6, siapa saudara kamu? Man ikhwanuka. Itu yang nak dijawab besok, tuan-tuan dan puan. Cukup setakat itu, saya dengan rendah diri dah 120 hari ini, 120 malam ini, tentulah banyak silap saya, tuan-tuan. Silap pada tuan-tuan, saya mohon maaf. Silap dengan Allah, saya memohon pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, for your perseverance, tuan-tuan. Terima kasih for your commitment. Terima kasih for your istiqamah. Teman-teman daripada awal mengikuti program ini sampai sekarang, tuan-tuan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi mereka mengikutinya. Saya tak tahu macam mana nak mengucapkan terima kasih. Hanya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah Allah lah yang membalas komitmen saudara-saudari. Allah yang membalas kehebatan saudara-saudari. Allah yang membalas kehadiran saudara-saudari sepanjang masa untuk kita membesar mengagungkan Allah. Allah balas di dunia dan di akhirat untuk saudara-saudari nanti. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.